Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 11 September, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini, 20 tahun beroperasi di tanah kerajaan, restoran terkenal di Kelang dirobohkan. Sebuah restoran terkenal berhampiran bulatan Berkeley di Kelang, Selangor dirobohkan sepenuhnya tengah malam tadi selepas hampir 20 tahun beroperasi di kawasan tanah kerajaan. Tindakan penguasaan terhadap struktur restoran itu dilaksanakan berikutan pencerobohan tanah membabitkan sebahagian rizab jalan dan rizab lebuh raya persekutuan. Operasi perobohan bermula kira-kira jam 10.30 malam itu dijalankan oleh Pejabat Tanah dan Daerah PTD Kelang dengan dibantu anggota daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara dan Majlis Perbandaran Kelang. Selain Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Kelang, Tenaga Nasional Berhad serta AI Selangor. PTD Kelang dalam kenyataan berkata, tindakan diambil selaras perintah Mahkamah Tinggi Shah Alam bertarikh 19 Julai lalu yang memutuskan plaintiff perlu merobohkan struktur bangunan di atas tapak terbabit dalam tempoh 1 bulan dan jika gagal, pihak plaintiff perlu menanggung kos perobohan. Justru pihak pentadbir Tanah Kelang mengeluarkan satu notis peringatan pada 26 Ogos lalu bertempoh 7 hari kepada pemilik struktur untuk mengosongkan tapak berkenaan. Pencerobohan tanah kerajaan adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Asisten Komisioner Nurul Huda Muhammad Saleh yang berada di lokasi mengesahkan tiada kekecohan berlaku dan keadaan terkawal sepanjang kerja perobohan. Sebelum ini, usaha merobohkan restoran ini gagal apabila dihalang oleh beberapa pihak termasuk berlaku insiden kekecohan pada Ogos 2017 sehingga ia terpaksa ditangguhkan. Kualiti udara di Rompin Pahang mencecah kategori sangat tidak sihat dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 230 setakat jam 6 pagi tadi. Rompin satu-satunya kawasan di seluruh Malaysia dengan bacaan IPU sangat tidak sihat menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar JAS. Selain Pahang, beberapa kawasan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat. Kawasan terjejas ialah Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Juga di Petaling Jaya, Shah Alam, Kelang, Banting dan Johan Setia Kelang di Selangor. Selain itu, bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di Nilai Seremban dan Port Dickson di Negeri Sembilan. Selain dari Alur Gajah, Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka di Melaka serta Tangkak di Johor. 3 kawasan di Sarawak pula tidak banyak berubah dan masih mencatatkan IPU tidak sihat iaitu di Sri Aman, Samarahan dan Kuching. Tiada perbincangan khusus bagi melaksanakan sebarang kaedah pelaksanaan skim pencen setakat ini. Sebaliknya, perancangan berterusan dilakukan kerajaan bagi meneliti kaedah terbaik bagi membantu pesara berhadapan kos sara hidup yang semakin meningkat. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, perbincangan itu juga melibatkan perbezaan had penerimaan pencen yang diterima oleh kumpulan pesara dari pelbagai kategori. Last round pay dulu, cuma pegawai tinggi dapat tak lebih daripada 6,000, 7,000. Last round pay jadi 3,000. Dia dapat pension 3,000 sampai sekarang ni. Tetapi orang yang besar sekarang ni, pegawai kerajaan sudah dapat gaji sebanyak ada sampai 20,000. Last round pay is 10,000. Jadi yang besar sekarang ni, pension dia 10,000. Yang besar 20 tahun dulu 2,000, 3,000, situlah. Tapi cost of living dah meningkat. Jadi semua ini masalah yang kita perlu kaji. Beliau berkata demikian bagi mengulas laporan pengenalan mekanisme baru menggantikan skem pencen perkhidmatan awam yang dijangka dilaksanakan tahun hadapan. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perasmian Konvensyen Padi Kebangsaan di Al-Ustaz semalam. Sebelum ini, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Borhan Dollah berkata,
pengenalan mekanisme baru itu akan melibatkan lantikan bermula tahun hadapan sekaligus akan membantu mengurangkan beban kewangan kerajaan sehingga RM5 bilion setahun. Lebih RM315 juta bayaran pampasan bagi kemalangan semasa berulang-alik dari rumah ke tempat kerja dibayar oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Bayaran bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini merangkumi faedah kematian, hilang upaya dan kecederaan kepada pekerja. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, bagi tempoh itu, sebanyak 15,713 kes kemalangan pergi dan balik kerja membabitkan kematian 290 pekerja direkodkan. Kemalangan jalan raya saja berkaitan dengan commuting accident, total bayaran faedah yang telah kita keluarkan adalah sebanyak sekitar 700 juta. But if you want the figure of kemalangan last year is about 1.5, 1.6 billion dari segi kemalangan sahaja. Yang tu termasuk kemalangan di tempat kerja, kemalangan pergi balik bekerja. Ujarnya, kemalangan dan kehilangan memberi kesan kerugian kepada majikan akibat kehilangan tenaga kerja dan keluarga mangsa. Beliau ditemui selepas majlis penutup kempen kesedaran keselamatan jalan raya inisiatif Perkeso dan Polis dengan kerjasama Flex Pulau Pinang. Mana-mana pihak yang berminat bagi mendapatkan premi import AP beras menerusi kontrak Padi Beras Nasional Berhad Bernas disarankan untuk mengemukakan permohonan bagi cadangan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Menterinya Datuk Salahuddin Ayub berkata ia akan dinilai bagi memastikan cadangan itu menepati model baru. Ini bukan hanya masalah nak import beras, jual beras, tetapi keseluruhan ekosistem, keseluruhan rantai nilai itu harus kita lihat secara keseluruhan kerana ia melibatkan keselamatan makanan, food security dan juga kebajikan pesawat. Itu yang lebih penting untuk kita perhitungkan. Syarikat dengan senarai cadangan yang disenarai pendek katanya akan dipilih dan dikemukakan kepada jemaah menteri untuk dimuktamadkan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kementeriannya juga bercadang untuk memasukkan sebahagian keuntungan yang diperoleh Bernas ataupun mana-mana pihak lain yang akan menerima AP ke dalam tabung pelaburan petani bagi kegunaan golongan terbabit. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas perasmian Konvensyen Padi Kebangsaan 2019. Pada pembentangan bajet yang akan diumumkan Oktober depan, kerajaan diharap mempertimbangkan dana tambahan bagi memajukan sektor logistik. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, menerusinya, projek pembangunan landasan akan menjadi fokus sekaligus mengoptimumkan penggunaan kereta api kargo secara berasingan dengan laluan kereta api membawa penumpang ketika ini. Menggunakan landasan kereta api sedia ada, iaitu berkongsi dengan kereta api penumpang. Jadi ini amat tidak efektif kerana pada sebelah pagi mereka ini tak boleh bergerak, kargo tak boleh bergerak sebab nak memberikan keutamaan kepada penumpang. Jadi kalau ada satu spur line ataupun dari ada satu line khusus daripada landasan khusus daripada Serendak ke Port Klang, ini boleh memudahkan dan juga dapat mengurangkan jarak dan juga masa daripada perjalanan daripada utara ke Pelabuhan Klang. Jadi ini antara projek yang kita harap. Tambahnya usaha itu mampu dilaksanakan segera. Beliau dalam pada itu berharap PAS perjalanan tanpa had My 100 dan My 50 yang dilancarkan tahun lalu mampu diperkembangkan dengan suntikan dana tambahan daripada kerajaan. Dalam usaha mendepani cabaran revolusi industri keempat IR 4.0 dan isu berkaitan pasaran buruh negara, kerajaan sedang merangka pelan tindakan sumber manusia kebangsaan NHRB. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, pelan terbabit merangkumi 3 kerangka kerja iaitu tenaga kerja, tempat kerja dan pekerjaan. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Antarabangsa Kementerian Sumber Manusia Datuk Kuah Abun pada majlis perasmian persidangan sumber manusia kebangsaan di Cyberjaya. This national blueprint will also enable the government to identify the occupation that can be categorized as knowledge manpower and determine the key of practical occupation
required for the RR 4.0, besides identifying new growth areas. Tambahnya, tindakan relevan dan sure akan dicadangkan di dalam pelan berkenaan bagi menguatkan pembangunan modal insan, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, membangunkan pengetahuan serta mempromosi pelindungan keselamatan sosial yang menyeluruh. Sebanyak 9 kes hadanah dan nafkah telah didaftarkan di bawah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sejak program pengkhususan pengendalian kes diwujudkan pada 3 September lalu. Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, pengendalian turut melalui proses yang sama. Jelas Datuk Muhammad Naim, kes dijangka dapat dilakukan dalam tempoh yang lebih singkat termasuk pematuhan setiap perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. So dengan cara tersebut kita harapkan dengan adanya majlis suluh proses proses pengeluaran perintah nafkah itu dia akan jadi lebih cepat. Dia bukan 6 bulan, mungkin lebih awal daripada itu dapat diselesaikan kes nafkah tersebut. Beliau berharap impak positif pelaksanaan program berkenaan dapat menjadi pencetus kepada usaha pemerkasaan mahkamah syariah di seluruh negara. Melalui pewujudan 2 Dewan Mahkamah Tinggi Syariah bahagian hadanah dan nafkah dan 2 Dewan Mahkamah Rendah Syariah bahagian nafkah, ia bertujuan memendekkan tempoh penyelesaian kes daripada 14 bulan kepada 6 bulan. Program memfokuskan kepada penambahbaikan pengurusan pendaftaran dan pengendalian kes serta penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Sejak 2016 hingga 2018, sebanyak 5,798 kes melibatkan hadanah dan nafkah telah dikendalikan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. M4 Malaysia, dokumentari berdurasi 93 minit memaparkan kisah perjuangan politik Malaysia sebelum pemerintah kerajaan bertukar kepada Pakatan Harapan pada tahun lalu. Arahan Inizar Ruzil dan Dian Lee itu padat dengan pelbagai peristiwa termasuk Ops Lalang pada Oktober 1987, pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1998 serta Perhimpunan Bersih. Dokumentari ini juga memaparkan musuh tradisi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Lim Kit Siang bekerjasama untuk menumbangkan kerajaan yang dipimpin Barisan Nasional seterusnya menakluk Putrajaya. Menurut penerbit eksekutif Datin Paduka Marina Mahathir, pembikinan M4 Malaysia bermula daripada inisiatif dia bersama Inizar Ruzil dan Dian Lee untuk merakamkan detik Tun Dr. Mahathir bertanding kerusi Parlimen Langkawi sebagai pembangkang bagi pilihan raya umum ke-14. Tayangan perdana M4 Malaysia berlangsung di Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Siti Hasmah Muhammad Ali. M4 Malaysia mula ditayangkan di seluruh negara bermula hari ini. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Gerakan Hamas mendakwa berjaya menembak jatuh sebuah drone disyaki milik rejim Zionis di Semenanjung Gaza. Menurut media Palestin, Hamas memintas dan menembak jatuh drone terbabit di Rafah. Tentera penceroboh Yahudi dalam pada itu mengesahkan drone milik Zionis dijatuhkan di selatan Gaza, namun tiada butiran lain diberikan. Ini adalah drone kedua milik rejim Yahudi itu yang ditembak jatuh dalam tempoh 24 jam. Terdahulu kumpulan Hezbollah menembak jatuh drone Israel di pinggir Bandar Ramyah. Ratusan penduduk timur Australia berpindah susulan 130 kebakaran di Queensland dan New South Wales. Tiada laporan kematian atau kehilangan penduduk. Pesuruhjaya Polis Queensland, Katrina Carroll berkata, pihaknya akan menyiasat punca kebakaran yang mencurigakan. Tambahnya, sebahagian daripada kebakaran itu disebabkan oleh perbuatan kanak-kanak ketika bermain, manakala sebahagian lagi adalah disengajakan serta berniat jahat. 1,000 anggota bomba dikerah untuk mengawal kebakaran belukar di sekitar Queensland. Selain itu, beberapa pesawat pengebom air juga digunakan untuk memadam kebakaran. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata negara itu tidak akan menerima mangsa taufan Dorian dengan sewenang-wenangnya.
Katanya sesiapa yang cuba berlindung di negara itu perlu mempunyai dokumen secukupnya. Look, the Bahamas had some tremendous problems with people going to the Bahamas that weren't supposed to be there. I don't want to allow people that weren't supposed to be in the Bahamas to come into the United States, including some very bad people and some very bad gang members and some very, very bad drug dealers. Kenyataan Trump sekaligus menepis kenyataan terdahulu oleh pihak kastam dan pelindungan sempadan bahawa krisis kemanusiaan itu memerlukan Amerika Syarikat memberikan apa jua bentuk bantuan dengan kadar segera. Taufan Dorian melanda Bahamas selama hampir 40 jam, memaksa ribuan penduduk dan pelancong segera berpindah. Pengendali sebuah feri yang mengarahkan 119 mangsa taufan Dorian dari Bahamas untuk meninggalkan feri yang dijadualkan menuju ke Amerika Syarikat memohon maaf kepada penumpangnya. Ratusan mangsa taufan menaiki feri berkenaan di Freeport, Bahamas untuk dipindahkan ke Fort Lauderdale, Florida. Pihak Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat berkata kekeliruan berlaku selepas pengendali feri itu gagal menyelaraskan proses pemindahan mangsa. Pemangku Pesuruhjaya CBP, Mark Morgan, pula memaklumkan pihaknya bersedia untuk menerima kedatangan sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan kemanusiaan, termasuk membenarkan penduduk Bahamas yang memiliki visa perjalanan untuk masuk ke Amerika Syarikat. Jack Ma melepaskan jawatannya dalam Alibaba Group Holding Limited selepas menerajui satu daripada syarikat yang menghasilkan kekayaan luar biasa yang pernah dilihat oleh dunia. Bekas guru bahasa Inggeris itu melepaskan jawatan sebagai pengerusi eksekutif syarikat terbesar China itu selepas mengumpul kekayaan bernilai 41.8 bilion dolar Amerika. Ma yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-55 semalam mengumumkan akan meletak jawatan pada tahun lalu. Daniel Zhang akan menggantikan beliau sebagai pengerusi. Sepanjang 2 dekad, Ma dan pengasas bersamanya membina perniagaan syarikat itu sehingga menjadi gergasi bernilai 460 bilion dolar Amerika yang berjaya mengatasi eBay dan Amazon.com. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Tiada pemain kebangsaan dibenarkan menyertai kejohanan rugby 7 pasukan kebangsaan yang dijadualkan berlangsung di Ipoh pada 14 dan 15 September ini. Ia pendekatan baru yang digunakan Kesatuan Rugby Malaysia MRU dalam kejohanan kali ini yang akan disertai 44 pasukan dalam 5 kategori dipertandingkan iaitu Men Core, Men Qualifier, terbuka wanita dan lelaki serta wanita bawah 20 tahun. No Malaysian player are allowed to play in this coming National Sevens. Actually bagus sebenarnya, dia memberi peluang kepada player-player lain ni untuk dan juga kepada panel-panel pemilihan MRU untuk memilih scouting player-player baru untuk pasukan yang akan datang, untuk preparation pasukan Malaysia yang akan datang. Mungkin pendekatan itu memberi ruang kepada bakat muda untuk menampilkan kemahiran mereka. Namun pada sudut lain, mereka tidak berpeluang beraksi di samping pemain kebangsaan sekaligus berkongsi pengalaman bersama pemain lebih berpengalaman. Sementara itu, bagi Presiden Kesatuan Rugby Perak, Muhadir Ahmad Muhammad Ayub, dia mengakui walaupun pasukan Perak merupakan juara bertahan bagi kejohanan ini, namun latihan intensif dan persiapan rapi giat dijalankan bagi memastikan kesemua pemain dapat mempertahankan kejuaraan untuk edisi kali ini. Kita pun cubalah memberi saingan yang sebaik mungkin kepada pasukan-pasukan oleh kerana banyak pasukan yang cuba nak, orang kata apa, nak cuba nak jadi juara pada tahun ini. Jadi insyaAllah tengoklah macam mana. Perak cubalah sekali lagi untuk mengekalkan kejuaraan, insyaAllah. Hadiah wang tunai sebanyak RM30,000 keseluruhan untuk setiap kategori akan menjadi rebutan pasukan bertanding di kejohanan yang berlangsung di Padang Ipoh itu. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Oleh itu, saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.